Assalamualaikum murid-murid 6 Iltizam. Okey, saya Cikgu Soleha yang akan mengajar awak TMK, mata pelajaran TMK bagi tahun 2021. Baiklah, sedikit pengenalan apa yang awak akan pelajari dalam mata pelajaran TMK tahun ini. Ada 4 unit, kita akan sentuh 4 unit. Unit yang pertama adalah tentang pengaturcaraan. Unit yang kedua adalah tentang algoritma, sudukut dan carta alif. Unit yang ketiga adalah penghasilan dan pengujian aturcara, serta yang terakhir sekali adalah projek pengaturcaraan. Okey, kita akan belajar 4 topik ni insya-Allah. Kalau keadaan reda, kita boleh belajar secara bersemuka di sekolah. Sebenarnya TMK ni lebih senang kalau belajar secara bersemuka. Okey, saya sekarang ni sedang merujuk pada buku teks TMK tahun 6. Baik, tanpa membuang masa, kita sentuh terus kepada unit 1, pengaturcaraan. Okey, dalam topik pengaturcaraan ni ada beberapa perkara yang awak akan belajar, iaitu tentang atur cara komputer, set arahan, langkah-langkah aktiviti, melakukan arahan dan sebagainya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenali dulu apa dia kegunaan atur cara komputer. Baik. Dalam perkakasan harian kita yang berada di sekeliling kita, yang kalau awak boleh lihat sendiri di rumah awak boleh nampak peti ais, alat-alat elektronik seperti mesin basuh, televisyen, telefon bimbit, radio, dan sebagainya. Itu semua alat-alat perkakasan yang mempunyai atur cara komputer. Atur cara komputer inilah yang membolehkan alat-alat ni tadi melaksanakan arahan yang kita sebagai pengguna inginkan. Okey. Contoh, kita lihat kepada contoh-contoh perkakasan yang telah dinyatakan dalam buku teks ini. Okey, antaranya yang pertama adalah televisyen pintar, Smart TV. Okey, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan berbagai fungsi interaktif. Okey, atur cara komputer yang ada pada televisyen ini membolehkan pengguna melayari orang kata boleh mencapai aplikasi internet lah. Contohnya sekarang kita dah boleh tengok YouTube dekat TV, kita dah boleh tengok Netflix. Jadi TV tu dah macam telefon bimbit. Sebab tu nama dia televisyen pintar. Itu semua adalah disebabkan atur cara komputer yang telah disetkan dalam televisyen pintar ini. Kemudian contoh yang kedua, pendingin hawa. Okey, air conditioner ini. Okey, kalau awak nak tahu, pendingin hawa ni juga ada atur cara komputer dia. Okey, sebab tu kita boleh setkan suhu bilik, kita boleh setkan berapa suhu yang kita nak, kita boleh setkan kalau kita nak tutup pukul berapa, so dia akan auto tutup, dan sebagainya. Ataupun kita boleh selaraskan juga suhu bilik yang kita nak berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Pengguna ni kita yang beri arahan kepada perkakas ini, dan atur cara komputer bila dia menerima arahan, atur cara komputer dalam hawa dingin ni bila dia menerima arahan, dia proses dan dia melaksanakan arahan tersebut. Contoh kalau kita guna remote aircon tu kan, kita nak kuatkan. Okey, jadi atur cara komputer dalam hawa dingin ni dia terima arahan tersebut, dia proses dan kemudian dia tinggikan suhu seperti yang kita nak. Macam tu, faham tak? Okey, contoh yang ketiga, pembersih vacuum robotik. Okey, pembersih vacuum robotik ini adalah salah satu alatan lain yang menggunakan yang mempunyai atur cara komputer. Dia boleh bergerak dengan bebas dalam bilik once awak dah startkan dia. Okey, pembersih vacuum ni dia membersihkan segala habuk, segala kotoran yang berada di lantai. Okey, awak rasa apa akan jadi kalau pembersih vacuum ni bertemu dengan meja ni?
Okey, pembersih vacuum ni dia smart tau. Dia bila dia sense ataupun dia detect ada benda di depan dia, dia tak langgar. Dia pusing mengelilingi benda tu. Sebab tu dia, apa orang kata, berbentuk bulat. Dia berpusing 360 darjah. Okey. Seterusnya jam pengeras digital. Okey, jam juga mempunyai atur cara komputer di mana dia membolehkan saya menunjukkan masa, membunyikan pengera, boleh bunyikan pengera dengan pelbagai bunyi. Betul tak? Kalau awak ada jam digital ni, awak boleh setkan nak guna bunyi apa. Boleh setkan nak kejutkan pukul berapa. Kita boleh set alarm. Boleh setkan masa seperti yang kita nak. Kita masukkan, contoh kita set masa nak bangun pukul 6 pagi. So kita set 6. Kita set sekali bunyi dia, kita nak bunyi apa. Jadi atur cara komputer dalam jam ni dia terima arahan tersebut, dia proses. Jadi apabila sampai waktunya, dia akan berbunyi pada waktu yang telah kita tetapkan dan juga mengeluarkan bunyi yang telah kita pilih. Itu dia atur cara komputer. Kita tengok contoh yang lain. Peti sejuk. Peti sejuk kat rumah awak tu pun mempunyai atur cara komputer. Kalau awak tak perasan, dekat peti sejuk ni pun dia ada suhu yang berbeza. Biasanya yang kecil ni ataupun yang bahagian atas ni lebih kepada freeze, tempat simpan ayam, ikan, kan, tempat kita buat ais. Dan bawah ni pula tempat kita simpan barang makanan, minuman dan sebagainya. Jadi atur cara komputer dalam peti sejuk ini membolehkan peti sejuk kita menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kita boleh setkan berapa suhu kita nak, 1, 2, 3. Nak sejuk to the max, kita tinggikan suhu. Ataupun kita tak nak terlalu beku, so kita rendahkan suhu dan sebagainya. Itu melibatkan atur cara komputer. Okey, seterusnya mesin basuh elektronik. Okey, mesin basuh elektronik ni pun, mesin basuh yang ada kat rumah awak tu pun mempunyai atur cara komputer. Sebab itulah dia boleh mengesan berat muatan, maksudnya berapa berat baju yang kita basuhkan, menentukan cara basuhan, kita nak basuh clean ke apa ke dan sebagainya, tempoh bilasan, berapa lama kita nak ada bilas, berapa lama masa putaran dia nak spin untuk kering berapa lama, tu semua kita boleh set kan, sebab ada atur cara komputer, dia dah set dah dalam ni. So contohnya kalau kita katakan kita nak basuh selimut, kita boleh pilih kita nak basuh selimut dan sebagainya. Okey, contoh kalau kita set nak bilas nak spin 3 minit, contohnya lah 3 minit. So kita boleh set. Okey, itu semua melalui atur cara komputer yang menerima arahan yang kita masukkan. Dan akhir sekali, contoh yang terakhir adalah ketuhar gelombang mikro ataupun microwave. Okey, microwave ni fungsi dia ada banyak. Kita boleh setkan masa, berapa lama kita nak. Contohnya untuk panaskan ke ataupun kita nak nyafros ke kan. Kita boleh setkan masa, kita boleh setkan suhu. Itu semua adalah dengan bantuan atur cara komputer yang terdapat pada alatan ini. Okey, jadi bila awak dah lihat contoh-contoh yang saya berikan ini, awak faham tak apa maksud atur cara komputer? Okey, secara istilahnya, atur cara komputer ini ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Setengah perkakasan harian dan contoh-contoh yang kita bagi tadi itulah, televisyen, penghawa dingin, mempunyai komputer benam. Komputer benam ni apa? Komputer benam ni lah yang mempunyai atur cara komputer ni, yang menyimpan atur cara komputer ni. Dalam atur cara komputer ni, dia ada set arahan. Set arahan yang mengikut urutan. Jadi dia arahkan komputer tu membuat sesuatu dan
membolehkan perkakasan tersebut berfungsi. Maksudnya bila kita pengguna masukkan arahan dalam suatu alatan tu, contohnya macam kita nak tengok TV kan. Kita ambil remote, kita tekan pada remote tu Netflix. Jadi komputer benam ni dia terima arahan. Jadi dia melaksanakan arahan itu ikut urutan yang membolehkan TV tersebut berfungsi dengan buka Netflix. Faham tak? Dia terima arahan, dia proses apa arahan tu, kemudian dia keluarkan output ikut tetapan yang betul. Jadi kegunaan atur cara ni adalah untuk memastikan perkakasan dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Sesebuah perkakasan itu dapat berfungsi dengan lebih canggih, dapat melaksanakan tugas ikut tetapan dengan adanya atur cara komputer. Jadi itu sahaja. Saya harap awak dapat faham serba sedikit apa dia atur cara komputer, apa kegunaan atur cara komputer ni dalam perkakasan harian yang berada di sekeliling kita. Diharapkan melalui penerangan ini dapat memberi awak sedikit kefahaman. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Saya harap awak faham apa yang cuba disampaikan. Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi.